Assalamualaikum dan hai kepada semua yang singgah ke YouTube channel Hakim Isa. Jadi pada video kali ini saya akan di segmen baru Hakim Isa Seram Ketuh. Jadi di segmen ini saya akan membacakan kisah-kisah seram yang ada di internet, di Google, di website-website, dan kisah random yang saya rasa seram. Mungkin anda rasa tak seram, tapi jika anda rasa seram, hati-hati, jangan pandang belakang. Aku pun takut ni. Chill, relax, chill. Jadi tanpa membuang masa, mari kita teruskan ke kisah yang bertajuk Pocong Atas Katil. Kisah ini diceritakan oleh seorang wanita, ibu tunggal yang menetap di Singapura. Kisah ini membuatkan dia tak berani lagi untuk tidur berseorangan di dalam biliknya. Dia tinggal bersama ibunya, ayahnya, adik lelaki dan isterinya, dan juga anak gadisnya yang bernama Kira. Katil kami merupakan katil 2 tingkat. Saya tidur di bawah dan Kira di atas. Selalunya Kira sampai rumah dari tempat kerja paling lewat pukul 11.30 malam. Dan Kira akan menghantar pesanan kepada saya jika dia balik lewat malam. Dia kerja di lapangan terbang Changi. Dan jika dia tidak balik, dia akan menghantar pesanan atau menelefon saya untuk memberitahu saya. Kejadian ini berlaku pada saya seminggu yang lalu, pada malam Jumaat. Saya terlalu penat sangat selepas pulang dari kerja sekitar selepas pukul 7 malam. Selepas membersihkan diri, solat maghrib dan isyak, saya makan dan berbual-bual dengan ibu dan ayah saya. Masuk pukul 10 malam, saya pun masuk ke bilik dan terus tertidur. Saya tersedar dari tidur selepas sesuatu berbunyi di atas katil saya. Bunyinya sama seperti bunyi apabila Kira baru baring, memusingkan dirinya di atas katilnya. Jam menunjukkan pukul 12 suku pagi. Pada pendapat saya, itu mesti Kira yang sudah terbaring di atas. Selalunya saya nampak wayar telefon bimbit Kira di sebelah saya, tapi pada malam itu saya tidak perasan wayarnya. Dalam masa yang sama, saya terhidu bauan yang tak menyenangkan hati saya. Saya tahu itu bau pacai, tapi saya masih lagi setengah tidur, setengah bangun. Saya tergerak hati untuk melihat telefon bimbit saya. Alangkah terperanjatnya saya bila ketika saya sedang memegang telefon bimbit itu, Kira menghantar pesanan kepada saya untuk memberitahu bahawasanya dia pulang agak lewat. Masih di tempat kerja. Ada kerja dan kemungkinan habis sekitar 2 pagi. Jadi apa yang ada di atas katil sehingga saya terdengar bunyi yang agak berat itu? Apa benda tu? Masih ada atau tak? Soalan-soalan ini bermain di fikiran saya. Nak bergerak lari takut, nak tidur balik lagi takut. Bila bau pacai masih ada kan? Dan perasaan jadi tak tentu arah. Tiba-tiba kedengaran bunyi dari atas katil yang perlahan, bagaikan bunyi orang mengerang. Perlahan tapi jelas bunyi itu. Bayangkan, jarak dari katil ke pintu kira-kira 7 tapak. Saya angkat bantal dan telefon bimbit saya berjalan perlahan-lahan menuju pintu saya. Entah kenapa saya bergerak perlahan-lahan
Saya tak terfikir bahawa bergerak cepat itu lagi menyenangkan saya sebenarnya. Ketika saya buka pintu, terdetik perasaan ingin tahu apa yang berada di atas katil. Saya pun buka pintu. Perlahan-lahan kepala saya pusingkan ke arah kanan agar saya dapat melihat dari tempat kaki dahulu. Bayangkan apa yang saya nampak. Sosok tubuh manusia yang dibalut kain putih. Boleh saya katakan pocong. Di katil anak saya yang di atas katil saya. Tanpa melengahkan masa, saya lari tanpa tutup pintu bila saya, kerana ketakutan yang amat sangat. Saya kejutkan ayah dan ibu. Ibu dapat merasakan sesuatu bila saya kejutkan beliau. Namun begitu, tiada siapa yang berani periksa bilik itu malam itu. Kami lanjutkan tidur sehingga ke pagi. Sampai sekarang saya tak benarkan anak saya untuk pulang lewat untuk kerja. Dan jika dia tidak pulang lagi, saya akan tidur di bilik ibu saya. Terima kasih. Jadi pendapat aku, kisah ni seram jugalah kan. Kalau korang ada 2 tingkat katil dan korang duduk bawah. Macam aku duduk masa aku diploma, aku duduk di UiTM Shah Alam di Kolej Perindu. Aku biasa duduk kat atas, tingkat atas. Jadi aku macam selalu tak selesa tau. Sebab aku ni kuat tidur walaupun petang kalau tak ada kelas. So bila aku tidur kat bilik sorang-sorang tu, aku macam terbayang-bayang banyak benda. Aku rasa macam kalau aku duduk kat katil atas tu, bawah tu mesti macam ada sesuatu. Tapi aku tak nak fikir lah. Dah penat. Ada nak fikir ke tak? Akan terus tidur. Jangan difikir. Jangan difikir dong. Jadi, seram ke tak? Korang yang decide. Jadi berakhirlah segmen episod pertama. Seram ke tu? Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye. Seram ke tu?